مستقر ومتاع إلى حين وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Terima kasih Zainab. Okey, Bunda Hajar Rugayah. Boleh unmute dulu. Tekan unmute dulu. Okey. Dah, okey? Okey. Cuma tak nampak gambar je. Iyalah, nampak gambar. Tak apalah. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Hajar Rugayah, kamera tu tekanlah dia punya video tu, gambar video tu baru nampak muka dia. Oh, tak ada Okey, tak apa. Okey, Kak Norita boleh? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak.
Aman. Alright, Bonda Datuk Yasmin boleh tekan unmute tak? Saya ask to unmute Boleh. boleh dah kan? Alright. Okay lah. Okay. Saya baca ya. Datuk baca. Terima kasih Ustazah. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis. Fasajadu illa iblis Ba, aba. ba tu jelaskan sikit. Ibe. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu Rogodan. Ro tebal, roin tebal. Wa kula minha rogodan. ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil. Datuk, pada dal dengan waw tu tekankan dia. Li ba'din adu. Sebab dia ada sabtu. Li ba'din adu. Dia kalau adu saja dia mati. Dia macam mat saja adu. Dia tak ada tekanan ni sebab ada sabdu. Dia kena tekan. Li ba'din adu. Macam seolah-olah D-U-W. Do. Dia tak boleh do saja. Li ba'din adu. Okay. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Mustaqarrun. Qaf tebal. Mustaqarrun Dia bukan mustaqar. Dia bukan mustaqar. Mustaqor. Mustaqarrun. Mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Okay, terima kasih Datuk. Terima kasih Ustazah. Sekarang apalah sampai. Okay, kita habis dah kan? Hari ni kita tak ramai, 6 orang je. Sekejap. Saya baca, saya rekodkan terus lah. Muka surat. Saya rasa saya rekod je satu page. Untuk minggu depan, hari ni apa Khamis. Kalau sempat, kita baca satu page. Kalau tak ramai kan, kalau ramai tu selalu kan saya bagi setengah page tu untuk 11 ke 12 orang. So kali dia setiap, tak tahulah, saya pun tak pastilah ujung-ujung ni dia macam ada 7-8 orang kan. Kadang ada yang ada urusan. Jadi kalau 5-6 orang macam ni, hari ni kita buat lebih sikit lah Saya record dulu, maknanya saya baca dulu, boleh semak wakaf tidak. Kalau ada kesempatan kan kita baca lagi. Separuh kan. Saya baca dulu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قلنا اهبطوا منها جميعا
فإما يأتينكم مني هدى فمن Non تبع speaking. Don't speaking. هداي DONE speaking. Ajar gaya. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Okey, kita buat satu round lagi, second round. Kita ambil daripada ayat 38 sampai ayat 42. Kita habiskanlah sampai satu hizb tu sampai 43. Yang sebelum ada bunga tu kan. Kita buat tu. Separuh lah kiranya sampai ayat 43. Okey, boleh Bunda Hajar Rubiah boleh unmute semula. Pandai tak Bunda? Unmute kan? Belum dengar suara lagi sebab tak unmute. Bunda Hajar Rubiah tak dengar suara. Tekan mikrofon tu.
Hilang gambar. Dia bukan tekan yang gambar tu, yang dia ada tulis perkataan mute, tekan dekat mute tu. Yang stop video tu tekan balik. Sebab Bonda dah tutup video tu. Okey, yang dekat stop video tu buka balik. Okey, dah. Okey dah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman. Nak berhenti kat mana? Huda pun boleh Bunda. Kalau tak sampai boleh berhenti minni huda. Ya, ambil kat Faimah Ustazah. Ambil balik Faimah, berhenti dekat huda. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Bukan kat situ. Berhenti dekat minni huda. Faim sebab apa? Sebab saya suruh berhenti pendek-pendek. Kalau boleh walaupun pendek dia menjaga setiap hukum, setiap dengung tu. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Sebab dia banyak dengung-dengung. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Okey. Ambil balik dekat teruskan ambil balik. Terus ya. Faman tabi'a hudaya fala. Faman tabi'a hudaya fala Tabi'a. Faman tabi'a hudaya fala khawfun. Ya tak boleh panjang Bunda. Ya tu tak ada alif. Faman tabi'a hudaya fala. Ya fala. Faman tabi'a hudaya Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Rotaban. Wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Bagi ayah sekarang. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Betul. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batil wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Okey, sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Bunda. Okey, Kak Su.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sheng adik. Sheng adik. Qul nahbitu. Kul jangan lama. Kul nah. Jangan kul nah. Tak boleh. Kul nah bitu. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma Fa'im dengung. ya'tiyan Fa'im dengung. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Hum tu tak dengung. Hum fiha khalidun. هم فيها خالدون. Cumanya kan Kak Su, kalau jumpa mat asli yang dua harakat tu jangan terlebih. Contoh macam Kak Su baca walladzina kafaru wa kadzabu, dia terlebih tu. Dia dua je, bukan tiga tau. Walladzi, contohlah macam hum fiha tu dua. Kalau baca hum fiha khalidun, dia terlebih sikit. Okey. Terus dulu ya bani. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi. Jangan lebih. Fu tu jangan lebih. Dia wa awfu bi'ah. Wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Jangan lebih. Ufi bi'ah jadi tiga. Ufi bi'ahdikum. Ufi bi ahdikum. Wa iyaya farhabun. Okey. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum. Tu cukup dua. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Samanan tu asalnya memang samanan, tapi sebab dia jumpa qaf, dia tak boleh bunyi samanan dah. Samanan qalilan. Dia berjumpa dengan qaf. Samanan qalila. Wa iyaya fattakun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang sepatutnya dengung dekat wa an tu. Lagi sekali Kak, jaga-jaga pada semua mat. Wala, tu jangan panjang. Bil ba, jangan panjang. Dua harakat je. Cuba Kak ulang balik. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa tumul jangan tunggu wa taktumul, tak boleh. Wa taktumul haqq. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tu pun tak boleh tunggu macam tu. Wa antum ta'lamun. Hati pada izhar. Antum ta'lamun. Gitu. Wa aqimus salata wa tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Solat tak boleh lebih. Akan nak kena biasakan tu. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dah comel sikit dah. Cuba ulang balik warka'u tu Kak. Pendek sikit. Warka'u ma'ar raki'in. Dia kalau macam mula Kak baca tadi tu, dia jadi terheret-heret semua. Dia jadi tiga.
Perasan tak? Contoh Ah, akak ah. baca wa aqimus solata Sebab kadang wa kita nak pandang yang sebelah tu kan. tak apa sebenarnya kan melatih kita untuk lebih lancar membaca bila kita tepat sebut pada huruf mat ni. Mat ni 2 harakat jangan lebih. Nanti lama-lama dia lancar. Terima kasih Kak Su. Okey, Hajar Zainab. Boleh? Unmute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. Ambil balik aja. Ulaika dia putus. Dia sangkut. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل Is tu jangan tebal. Isin. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون. Ajar. Ya. Itu bukan au. Wa aufu bi ahdi ufi bukan aufi. وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون. أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Azim. Okey, terima kasih. Nanti sayang adik. Tadi punyalah kenyang makan, tak ada apa dia kata. Berhentilah ngunyah sekejap. Okey, Jarul Gaya. Jarul Gaya tak unmute Kena unmute dulu. Tekan mikrofon kalau tak dengar suara. Okay. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna itu minna jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda. Ustazah nak tanya, kalau kita nak boleh tak kita sebut hudai? Memang kena sebut hudai, tak boleh kata boleh ke tak. Memang dia berhenti hudai. Yang tak boleh hudai. Okay. Sebab kalimahnya tak cukup. Faman, tapi kalau dah ambil daripada faman tu tak payah berhenti kat hudai. Okay. Faman tabi'a hudaya fala khawfun. Tapi huda nak sambung jangan terlebih. Faman tabi'a hudaya fala. Terlebih tadi.
Terlebih. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي Ufi bi'ah. أوفي Fi بعهدكم pendek. Ufi bi'ahdikum. أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون فلا تلبسوا الحق بالباطل فلا تلبسوا Wala. تلبسوا Wow. ولا Wala. تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Okey, terima kasih. Okey, Kak Norita, sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم Ya tu dia letak ringan sikit, jangan ya. Ya nanti dia jadi macam ain kan. Fa imma ya'tiyan ya. فإما يأتينكم مني هدى boleh tak? Ya. Boleh. Ya. 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 Cuma Ya. dengung-dengung tu akak kena jaga. Kat situ banyak dengung. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Okey, saya nak balik Ha. فإما يأتينكم مني هدى Okey. فمن تبع هدى Tu dengung. Faman tabi'a huda. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق Bil batili wa takli satu je.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم Wataktumul تعلمون. haqq. Dia punya lantunan tu jangan cepat sebab dia ada sabdu kan. Wataktumul haqq. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Okey, Sadaqallahul alhamdulillah. azim. Terima kasih Kak. Kasih Okey, Datuk Yasmin boleh unmute balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma Faim dengung. ya'tiyannakum Faim. min Hello. Faim. Faim dengung. fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya farhabun. Wa iya farhabun. Ya tu ada dua. Satu ya ada Wa alif, satu ya tidak ada alif. Wa iya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wala takunu awwala kafirin. Wala tashtaru bi Wala ayat tashtaru. Ta tak tebal. Wala tashtaru. wala tashtaru ta. Ta. Jangan toru. Wala tashtaru bi ayati samanan Bi ayati. Ti ada ya. Wala tashtaru bi Ti. Ti tu ada ya. Panjang. ayati Bi ayati. Dua harakat tu. Ti tu. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Datuk Yasmin cuba ambil balik wa atuz zakatu zai. Wa atuz zakata warka'u Waruka'u. Tebal. Waru. Wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih. Alright. So ada setengah jam ni lah masa untuk kita ulang kaji tajwid. So nanti kita akan sambung lagi lah setengah page tu. Hari tu kita dah sampai sifat.
itibaq kan. Hari tu kita dah habis itibaq dengan infitah, betul? Ini sifat unggul kan Ustazah? Ya, Sifat unggul kan? sifat unggul Oh dah habis Sifat Minggu lepas unggul. kita semua Ustazah. Minggu lepas kita dah ulang kaji semua kan, sifat berlawanan. Cuma berhenti kat kokal, kita habis kat kokal lah. Kokolah. Kita 28. page 28 ni. Sifat unggul. Muka surat 28, Ya. Sifat unggul. sifat tunggal ataupun sifat unggul. Unggul. Tunggal Dia ada setengah kitab tajwid, dia tulis sifat tunggal. Maknanya tunggal ataupun unggul ni samalah, dia tak ada berlawanan. Dia tunggul unggul. satu, kan? Dia tak ada lawan bagi dia. Okey, sifat tunggal hari tu kita dah habis sampai qalqalah. Kita baru buat qalqalah, bukan habis qalqalah. Kita baru masuk nombor 11 kan? Iaitu Qatubu Jadin, iaitu Qaf Ta Ba Jim Dal. Kak Su ada buku coklat ni tak? Tak ada Tak ada. Kak Su, nanti Kak Su tengok dekat Shopee. Shopee ada jual. Tahsin Tajwid. Kalau type dekat Shopee Tahsin Tajwid, banyak jual buku coklat ni. Dia punya terbitan daripada Baitul Qura, memang dia masukkan dalam Shopee sebab ramai orang nak beli kan. Guru kat mana tu? Pak UJ. Subanjaya. Masya Subanjaya Allah. hujan lebat. Ya, Masya Allah. Sini hujan tapi tak ada ribut petir lagi. Guru mancing ni. Guru Kalau petik. hujan ribut. Yalah, betul. Okey. Tak apa Kak Su, ada rezeki tu nanti dapat buku. Buku ni senang tau sebab dia punya dalam macam ni. Oh. Best, pakai buku ni best. Okey. Datuk Yasmin guna buku tajwid kan? Jadi. Jadi. Oh, apa ni? Mute ni. Okey, tak apa. Mute. Dalam proses kita belajar tajwid ni tak mute pun tak apa, unmute je semua orang. Kan sebab saya takut tak dengar, saya takut tak perasan ada yang nak bertanya apa-apa kan. Unmute je. Apa tadi Datuk Yasmin cakap apa? I cakap I pakai buku tajwid yang pink tu. Boleh. Buku tajwid pink tu pun okey. Sama. Okey, kalau buku tajwid pink tu Datuk, Kak Su ada tak buku tajwid pink? Di mana? Tengok. Asu ada ni. Tengok. Oh, ini daripada ni tulisan siapa tu Leong, Kadir Leong. Kan? Kan? Tak tulisan Ustaz Mahadi. Oh, Ustaz Mahdi Dahlan. Boleh juga. Lebih kurang sama. Okey, maknanya Kak Su dengan Datuk buka bahagian sifat tunggal. Cuma saya tak tahu muka surat berapa. Sifat tunggal lain-lain, nama lain. Huraian sifat tunggal. Ada tu. Dia bahagian sifat. Mula sifat berlawanan, lepas tu dia sifat tunggal. Cuba tengok dekat dalam konten dia, ada tak? Kalau syaitan. Dengar guru ngeri pula. Baru dengar guru dah ngeri. Manalah kita ni nak menghadapi kiamat. Ya Allah. Ada, jumpa tak Kak Su? Tak ada lah. Ya, sifat tunggal tak ada. Mungkin nama lain kot. Tak ada, nama lain tak ada. Sifat tunggal memang sifat tunggal, sifat unggul ni baru lagi. Lain daripada tu memang sifat tunggal je. Okey, Datuk Yasmin kalau nak buka buku pink muka surat 35. 35. Siapa yang guna buku pink muka surat 35. Siapa yang guna buku coklat tu muka surat 28. Okey, kita dah selesai sifat qalqalah. Cumanya saya nak perincikan lagi antara sifat qalqalah ni. Itu saya tak sebut kan, ada berapa bahagian? Ada tak saya sebut? Qalqalah. Saya tak sebut kan bahagian dia? Udara.
itu dia punya ni, itu sifat dia. Maksudnya qaf tu sifatnya apa, ta sifatnya apa. Saya nak bagi tahu bahagian qalqalah pula. Itu sifat-sifat setiap huruf qalqalah. Ni bahagian sifat qalqalah. Dalam ni dia tak ada tulis saya rasa. Kubra. Ada. Cuba tengok kalau buku coklat ni, cuba tengok muka surat 68. 68. Buku tahsin tu muka surat 68. Tapi kalau Datuk Yasmin muka surat 35 tu je. 5 ya. Sukro. Kalau supro. Ada tak? Kalau Dia qalqalah ni dia ada 3 tau. Kalau yang pertama dia namakan qalqalah surah. Lantunannya lemah. Kenapa lemah? Dia tulis kat situ terjadi apabila dibaca sambung. Wasal tu sambung. Bermakna huruf qalqalah itu ada dekat tengah-tengah lah. Contoh ayat dia. Fi jidha hablum. Dia ada lantunan tapi dia lemah. Dia tak kuat macam dia berada di hujung. Hab. Macam tu kan. Ni dia lalu je. Sebab tu saya suka cakap. Kalau qalqalah ni dia jangan putus. Kalau putus dia jadi kuat. Dia kena baca tu melantun dan tidak terputus. Fi jidha hablum min masad. Hablum ringan kan dia. Okey, itu qalqalah surah. Ataupun lantunan dia tidak sekuat qalqalah kubra. Ataupun bertanda sukun itu dekat hujung kalimah, tapi hujung kalimah itu masih lagi tidak diberhentikan. Contoh kalimah lam yalid wa lam yulad. Cuba tengok yang dimerahkan tu yalid kan? Itu menunjukkan dia dekat hujung kalimah, tapi hujung kalimah itu berada di tengah ayat. Pun dikira qalqalah surah. Dia tak boleh baca lam yalid wa lam yulad. Bila disebut yalid dengan yulad menunjukkan dia sama. Wahal kat situ yalid yang tengah tu qalqalah surah. Yang hujung tu qalqalah kubra. Dari segi nama pun dia dah lain. Jadi dari segi bunyi pun dia kena lain. Makna tengah tu tak boleh putus lantunannya, hujung tu baru boleh putus. Maknanya dia heret lah. Lam yalid wa lam yulad. Tapi jangan pula yang hujung tu kita baca macam seolah-olah tengah. Lam yalid wa lam yulad. Tak boleh lah. Dia kena hentikan sebab dia bukan qalqalah surah. Okey, faham Jadi kesimpulannya qalqalah surah ini lemahnya kerana huruf itu berada di tengah kalimah ataupun hujung kalimah yang dibaca dengan wasal. Itu syarat. Kemudian kedua qalqalah wusta. Ada yang sebut qalqalah kubra tau. Dalam buku-buku lain disebut qalqalah kubra. Kalau kat sini dia sebut sederhana kuat ni wusta. Wusta ni maksudnya pertengahan lah. Dia kuat tapi dia sederhana. Walaupun dia sederhana kuat, dia lebih kuat berbanding dengan sughra tadi. Okey. Jadi masa bila terjadinya qalqalah wusta ataupun kubra, kalau tak biasa dengan kalimah wusta, tulis kubra kat sebelah dia atau kubra. Terjadi apabila dibaca waqaf pada huruf qalqalah. Kita jumpa huruf qalqalah dan kita waqaf kat situ. Contoh yang tanda sukun tengok fa idza faraghta fansab. Sab. Dia tak boleh baca sab. Tak boleh. Dia kena potongkan dia, lantunkan dan hentikan. Fansab. Tu qalqalah kubra ataupun wusta. Ataupun disukunkan di hujung kalimah ni. Maksud yang disukunkan ni asalnya dia tidak sukun, asalnya dia berbaris. Cuba tengok contoh. Sayasla naran dzata lahabin. Asalnya lahabin kan? Kalau Datuk Yasmin punya buku tu nombor 2 qalqalah kubra tu ditulis dia punya contoh kasaba, betul tak? Kasaba, betul. Kalau dia baca sambung memang ba tu tak lantun, tapi bila dia berhenti dia tak boleh lah kasaba, tak boleh. Dia jadi kasab. Sama juga yang buku coklat ni lahabin jadi lahab. Itu namanya disukunkan. Kenapa dia mati kan? Sebab dia nak berhenti. Tapi kalau dia sambung mati ke tak? Tak mati. Tu maksud dia disukunkan. Jadi
Dua-dua ni walaupun ba itu mati, memang dah jelas-jelas tanda mati, ataupun ba itu asalnya berbaris tapi dimatikan sebab dia berhenti, dua-dua sama, iaitu qalqalah wusta ataupun qalqalah kubra. Jelas? Jadi dia lebih kuat berbanding dengan wusta. Baik. Cuba tengok muka surat 69. Datuk Yasmin tengok yang qalqalah akbar. Kak Su, ada tak qalqalah dalam buku tajwid tu? Ada? Ada. Ada tiga juga ke? Bahagiannya? Ni 2 je dia terus. Surah Tu dengan surah, supra. Itulah tadi. surah kubra. Ah, Dia memang ada setengah buku yang dia perbaharui. Tu mungkin Ustaz Mahdi Dahlan tu dia lama sikit kan. Jadi dia tak perbaharui lagi, dia tak ada tambahan, boleh tambah lah. Okey, kalau buku coklat dia tulis kubra. Sebab apa dia guna kubra? Sebab dia guna yang tengah ni wusta. Jangan confuse. Kalau tak nak confuse, kubra tu boleh tulis akbar. Nak samakan dengan buku P kan. Sebab memang kebiasaan orang guna yang ketiga ni akbar. Kubra tu dikata tengah. Sebab yang tengah ni dalam buku coklat ni dah guna perkataan wusta. Jadi dia ambil lah kubra tu letak kat nombor 3. Okey, kalau tak nak keliru letak akbar. Dua-dua boleh guna pakai sebenarnya. Kalau yang tengah tadi dalam buku coklat ni dia letak kubra, maka yang ujung tu dia letaklah akbar. Tapi sebab dia letak wusta, maka dia letaklah kubra kat situ. Okay, macam mana pun yang ketiga ini adalah lantunan yang kuat. Jadi kedudukan dia sama macam qalqalah kubra yang tengah. Cuma apa beza dia? Ada tanda sabdu. Jadi bila tanda sabdu tu dia tak boleh mati terus. Dia tahan dulu baru dia lepas. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tarik dulu. Wa tab. Dia tak boleh wa tab. Tu dia jadi surah kubra. Dia tapi jangan wa tabbah. Jangan ada bunyi angin pula. Ba tak ada keluar angin Wa tab. Wa tab. Dia kena grip dulu, genggam betul-betul ba tu. Wa tab. Okey. Sama juga. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Tangkap dulu qaf tu. Haqq. Menunjukkan dia ada sabdu. Jangan baca bighairil haqq. Dia tak tertahan kan, dia melepaskan terus. Bighairil haqq. Dan jangan terlalu lama dia menahan. Ditakuti nanti dia jadi seolah-olah macam kita baca saktah. Contoh, lahabin wa tab. Lambat sangat. Ataupun bighairil haqq. Dia dah jadi saktah dan terputus selama beberapa saat. Tu tak boleh. Okay. Dia yang sabdu dan qalqalah ni tak banyak. Dia huruf ba, huruf qaf, huruf jim. Fil hajj. Fil hajj. Jangan sampai fil hajj. Lama sangat. Jadi itu beza. Ketiga-tiga qalqalah. Sama ada huruf qalqalah di tengah kalimah ataupun di hujung kalimah yang tengah ayat. Ataupun yang kedua qalqalah kubra di hujung kalimah yang mati ataupun dia berbaris tapi dimatikan kerana waqaf. Dan yang ketiga qalqalah kubra terjadi apabila huruf itu berada di hujung kalimah juga dan hujung ayat juga tapi dia ada tambahan tanda sabdu. Okey. Dia ada bagi contoh-contoh tu. Qalqalah surah pada muka surat 69. Fa'atharna bihi naqa'a. Nampak? Dia tak putus. Naqa'a. Ini ayat-ayat yang dia bagi ni ayat yang mudah lah kan. Naqa'a. Jangan baca naqa'a. Naqa'a. Dia terputus satu. Lepas tu dia nipis pula. Tak boleh. Naqa'a. Falahum azabul hariq. Kenapa tebal? Sebab qaf itu istiqlal. Itu kalau yang wusta ataupun kubra. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Okay. Itu contoh-contoh.
Jadi banyak lagi sebenarnya contoh-contoh huruf qalqalah dia dah letak siap-siap. Setiap satu huruf dia ada tiga contoh. Nampak tak? Qaf ada contoh. Boleh rujuk pada muka surat 70 dan 71 juga. Untuk kita menyebut, latihan menyebut ni. Ini sebenarnya bagus kalau kita nak letak. Maaf Zah. Ya. Boleh Zah sebutkan lagi tak wusta dengan kubra? Sebelah-sebelah. Zah sebut, jadi nak dengar dia punya lantunan dia. Contoh, beza dia. Contoh yang mana tu? Yang page 69 tadi pun boleh. Okey. Kalau wusta, walahum azabul hariq. Dia masuk qaf terus lantun. Tapi kalau kubra ataupun akbar, fasbir inna wa'dallahi haqq. Boleh berhenti dulu. Dia ada dia tarik tahan dulu. sekejap. Haqq baru lepas. Kalau yang wusta Wusta, tadi, dia terus. hariq. Okey. Dia teruslah. Lepas Yang tu dia turun. ya. Jelas Okey, So okey. nanti untuk latihan menyebut boleh sebut huruf ta, ba, jim dengan dal di muka surat 70 dan 71. Dan kalau nak buat latihan sifat qalqalah ni, boleh tengok muka surat muka surat 72. Untuk latihan kefahaman ni kan, surah Al-Muzammil ni dia banyak huruf qalqalah. Dia ada beberapa huruf qalqalah. Jadi nak buat latihan boleh baca. Wata'an wa aqwamu qila. Dia ada kat tengah. Ada dekat hujung ni. Kena tengok. Mana cara nak baca. Banyak tu. Okey. Baik. Habis untuk qalqalah. Secara terperinci lah yang saya kongsikan tadi. Kita tengok balik muka surat 28 tadi. Okey. Sifat tunggal yang ke-12 iaitu inhiraf. Kalau buku pink tu Datuk boleh tengok muka surat 36. 36. Kak Su tak jumpa tak sifat tunggal? Tak ada. Tak ada dalam konten pun tak ada. Tak ada. Itulah mungkin takut ada nama lain. Dia bahagian sifat. Sifat berlawanan ada? Ni ada huraian sifat-sifat tunggal. Sifat. Kadang-kadang sifat. dia ada yang tak lengkap tu. Okey. Okey, inhiraf maksudnya dia perlu dibaca dengan melencongkan sedikit makhraj ra tu kepada makhraj lain. Apa maksud melencongkan makhraj tu ke makhraj lain? Okey, kita tengok. Oh, dia tak ada secara terperinci kat sini. Pro. Dia banyak pecahan dia ni. Oh, tak ada. Dia cuma letak kat sini. Sifat unggul sahaja. Okay, tak apa. Kita just tengok 28 tu lah. Okey, yang mana sifat tunggal di muka surat 28 ni kita kena juga rujuk sekali lagi bahagian kedudukan lidah-lidah tu Kita tengok. Allah. Sekejap ni. Dia pergi hilang pula ni.
Okey, muka surat 30. Sabarlah ibu tengah kelas. Sabar. Sabar sikit boleh tak? Kak Yung puasa pagi sampai ke malam. Sampai ke petang boleh tahan. Sabarlah 1 jam. Tak lama. Anak-anak. Okey, muka surat 30 tu kan ada kan? Bahagian makhraj. Kita nak tengok kat mana ra keluar. Okey, ra tu nombor 9. Nampak tak? Ni bagi yang ada buku coklat lah. Jadi dia kata kita kena lencongkan makhraj ra tu, dia sebenarnya dia pergi dekat depan. Tapi bila ra itu berada di depan je, lidah tu dia tegak, tak sengit, dia tak jadi ra. Dia akan jadi r. Tak jadi r. R. Tak jadi. Dia takkan jadi. Jadi dia punya sebutan ra tu, tak kisahlah dia nipis ke tebal, dia lencongkan sama ada sedikit ke kiri atau ke kanan. Bukan bibir kita tahu yang sengit atau lencong, tapi lidah. Aru. Fil aru. Aru. Lidah kita sebenarnya menyebut ra tu dia sengit. Walladzina kafaru. Macam saya sebelah kiri. Itu namanya lencong. Bayangkan kalau kita baca walladzina kafaru, dia tak boleh depan. Dia tak boleh. Memang dia letak lidah tu dekat depan, tapi kaedah ataupun sifat ra itu dia ada melencong sedikit supaya sebutan ra itu tepat. Aro. Dia sengit. Aro. Kalau kita tengok lidah kita, tapi mungkin tak nampak lah sebab kita punya lidah tu kat dalam ketika kita menyebut ra kan aro. Kalau kita tegak r, dia akan jadi macam ni. Macam tu kan. Dia tak bunyi dia pun tak sedap. Okay, itu maksud lencong tadi, inhiraf. Inhiraf ni huruf yang berkait dengan dia ada 2 sahaja. Apa hurufnya? Ra dengan lam. Cuba kita sebut lam yang mati al. Al tu pun dia sengit. Lidahnya macam ra tadi, cuma beza. Apa beza lam dengan ra? Lam itu dia punya lidah lencong sedikit ke kiri atau kanan. Ra pun melencong kiri atau kanan, tetapi ra itu ada getaran kan. Tapi lam tak ada alalala. Ada tak? Tak ada. Itu beza antara lam dengan ra. Jadi tapi kedua-dua huruf lam dengan ra ni tadi ada inhiraf, dua-dua sengit. Al. Kalau kita letak lam kat tengah apa jadi? Al. Alhamdulillahi rabbil alamin. La. Di tengah. Tak sedap. Apa kat Bangla? Sensitif. Alhamdulillahi rabbil. Kalau kita tahan kita punya lidah dengan mulut tu, tengok macam ni. Bil. Lidah kita tak tegak, dia sengit. Itu sengit tu apa nama dia? Inhiraf. Itu lencong ataupun inhiraf. Huruf lain jangan sengit. Siratal ladzina an tak ya. Nun tu tak sengit, an tengah aja. Ingat lam dan ra saja. Inhiraf. Okey. Seterusnya nombor 13, takrir. Ni saya dah sebut sekali dah. Takrir itu maksudnya apa? Vibrate. Vibrate ra. Tak ada huruf lain yang vibrate ni. Ra sahaja. Namanya takrir. Maka ra ini lam, maka ra ini sifat inhiraf. Ada sifat takrir pun dia ada. Ra ini dia melencong, ra ni juga dia bergetar. Okey. Cuba kita matikan ra. Aro. Tapi jangan banyak, jangan sampai ar. Banyak sangat ar. Maknanya huruf ra tu berapa kali kita sebut? 2 je. Aro. Matikan. Aro. Sebab dia ada sifat getaran. Okey? Baik. Seterusnya, okey. Dalam buku pink tu, Datuk, dia tidak ada tambahan dengung tu. Dengung tu. Tak kat bawah dengung. Dia ada dalam buku pink ada 7 kan. Dengung ataupun gunnah. Gunnah itu dia melibatkan 2 huruf iaitu nun dengan mim. Nun dan mim. Apabila kita menyebut nun, kita tahu nun tu huruf lidah. Tapi walau macam mana pun dia keluar dekat lidah, dia tetap ada sifat gunnah. Kalau tak percaya kita matikan. An
An. Memang dah mati. An. Tapi dia naik ke hidung. Kalau tak percaya cuba kepit hidung masing-masing. An. Dia tak naik kalau kita kepit. Dia jadi ad. Cuba sebut an. Naik tak? Dia boleh naik? Tak boleh sebab kita kepit dia. Bermakna dia nak pergi mana kalau kita tak kepit tu? Dia senyap. Maknanya dia nak pergi dekat hidung. Nun dengan mim memang dia tak terlepas dan tak lari daripada sifat gunah. Dia semula jadi. Melainkan kalau orang tu memang dia tak sihat, dia ada resdung, dia sesama yang dia kata hidung sumbat. Bila hidung sumbat, dia baca Quran pun tak best. Dia sangkut. Wa id najainakum min. Dia tak boleh pergi sebab lubang tu dia dah tersumbat. Okay, sama juga dengan mim. Cuba sebut tapi tutup hidung. Dia tak up. Dia jadi up perginya. Dia jadi ba sahaja. Sebab ba kan dia keluar kat bibir juga. Mim pun keluar kat bibir tapi ba tu dia sekadar tu je up kan. Cuba dia ada kalkolah ataupun up. Dia naik tak ke atas? Dia tak naik. Dia tak naik. Tapi mim proses dia nak pergi tu. Dia nak pergi mana? Dia pergi ke hidung. Okay. Baik. Lepas tu ni yang gunah ni melibatkan dua sahaja iaitu nun dengan mim. Okay, kemudian istitalah. Istitalah ni maksudnya kalau dekat dalam buku coklat ni dia tulis menutup the langit. Ataupun kalau kuping tu dia sebut berpanjangan. Lidah tu dia melekat sampai ke tempat keluar huruf lam. Lam kan kat depan. Dot tu daripada tepi lidah, dia panjang melekatnya sampai kat depan. Disebabkan dia kata berpanjangan melekat itulah ia menutup the langit. Dia jangan out. Dia jangan kosong. Kalau kita baca out, itu dia terus lekat kat langit. Dia kena berpanjangan. Dia kena tolak tu perlahan. Dot tak boleh. Sebab dot itu tidak ada qalqalah. Kalau siapa baca fil ard, salah. Ad'afan mudha'afah, contoh ad'afan, salah. Dia bukan ad'afa. Okay, dia berpanjangan. Itu namanya istitalah. Huruf lain tak ada istitalah. Nak mengingat sifat unggul atau sifat tunggal ni mudah sikit lah sebenarnya sebab dia ada beberapa huruf sahaja pada setiap sifat tu. Okay. Seterusnya kita ambil yang ke-15. Saya habiskanlah 15 sampai 17. 15 hurufnya lin. Lin ni lunak ataupun lembut. Lunak atau lembut maksud dia. Dia melibatkan dua huruf sahaja. Waw dengan ya yang tapi waw dan ya ini sebelumnya berbaris fathah. Dia kena sebelum tu baris fathah. Kalau tidak baris fathah dia tak jadi lin lah. Dia akan jadi mat asli sahaja. Dia kena lembut. Au. Lepas tu ai. Bila sebelum dia baris atas maka dia dapatlah lunak kan sebutan tu. Au dengan ai. Ila fi Quraish. Tu lembut, lunak. Ataupun khauf. Dia lembut. Tak boleh baca khauf. Dia kerah, tak lunak. Ila fi Quraish. Tak boleh. Okay. Baik. Ifak. Ayah ambil adik empat dah. Okay. Dia tak melibatkan alif kalau alif dia tegak aja, dia tak ada kelembutan. Okay, kemudian yang ke-16 sofir. 3 huruf ini kalau kita sebut dia ada desiran. Dia berdesir. Takrir. Mana? Bukan takrir, sofir. Sofir, Datuk kena buka muka surat 35. Atas sekali. Okay. Atas sekali. Sofir. Sofir itu berdesir. Bila kita sebut huruf dia ada bunyi desiran. Az. Baz. Sad, as. Itu sofir. As. Kalau tak bunyi, tak boleh lah. Hilanglah satu sifat tunggalnya. 3 huruf saja yang berdesir. Huruf lain tak? Dal.
Kalau ada orang baca wa idh, wa idh ataupun iz, tu salah. Ataupun ada yang baca huruf dha, minaz zalimin, salah. Tak ada pun huruf dha dekat desiran ni. Yang ada zai sin sad sahaja. Jadi dha itu tidak berdesir. Salasa. Usalli fardal maghribi salasa. Dia macam mana cara nak menghalang daripada bunyi desiran? Hujung lidah kena keluarkan. Salasa. Kalau salasa dia jadi berdesir, dia jadi sin lah. Itu kena hati-hati. Dia melibatkan sifat. Dia melibatkan sifat. Nak kena hati-hati Baik. Ustazah, yang za ni bila tak nak jadi melantun macam ni, wa is. Sebab dia lidah kita jangan melekat kuat sangat dekat kita punya gigi. Tu yang dia jadi wa id. Dia tak boleh id melekat tu. Wa iz dia ada ruang sikit supaya dia mudah nak keluarkan suara atau rokhawah. Wa iz akhadallah wa iz najjayna wa iz najjayna. Bila dia rapat dan dia laju baca wa iz, memang dia akan bunyi z. Dia cepat sangat nak turun lidah. Kena hati-hati. Okay. Dan akhir sekali, tafashi. Hanya satu-satunya sifat tafashi ataupun sifat berlawanan tafashi iaitu huruf shin. Berhamburan. Dia penuh keluar angin tu melebihi daripada sofir. Sofir tu sin. Kalau tafashi ni shin. Dia menolak angin itu bukan dekat depan Kalau kat depan dia jadi sin, dia dekat tengah. Sebenarnya kalau shin ni kita tak muncung pun dia jadi. Cuba senyum. Senyum sebut shin. Shin. Boleh ke tak? Menyebut huruf shin ini fokusnya pada tengah lidah. Sebab shin ini keluar kat tengah lidah. Bila kita sebut dan mengeluarkan dekat tengah lidah, maka sebutan shin itu tepat. Apa yang muncung banyak? Macam muncung. Tak boleh lah. Shin ataupun a'udzu billahi minasy. Tak pasal-pasal minash, bila dia dah muncung nosh, lepas tu syoy. Salah. A'udzu billahi minasyaitan. Senyum je. Lagi ringan sebut shin. Minasyaitan. Minasyaitan. Gelak syaitan dengar orang sebut nama dia macam tu. Dia bukan marah, dia gelak. Sebutan kena tepat. Minasyaitan. Aku berlindung daripada gangguan syaitan yang direjamkan. Sebut betul-betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. So apa-apa kalau kita menyebut beberapa kalimah atau huruf dalam ayat Quran ni kita rasa macam tak sedap aja bunyi. Apa something yang kita nak kena tengok sama ada makhraj kita. Makhraj ataupun tempat keluar huruf tu tepat ke tidak. Ataupun kalau dah tepat, kita dah tahu tempat keluarnya, dah betul, tengok pula sifat dia. Apa sifat yang tertinggal? Bila aku sebut ni macam tak kena. Tengok sifat dia balik. Rujuk balik. Tapi dengan syarat kena fahamlah sifat itu. Contoh kalau jahar, apa maksud jahar? Apa maksud syiddah? Kena tahu dulu. Wallahu a'lam. So nanti kita akan sambung lagi bahagian yang seterusnya. Sudah habis bahagian sifat huruf. Jadi yang bawah sekali ni, yang bulat yang ada kecil-kecil tu kan? Campurkan sekali antara sifat berlawanan dan sifat tunggal. Sifat tunggal yang ataupun sifat unggul belah luar, nampak tak? Dalam carta yang bulat ni, ada yang tak ada yang buku ni. Nampak tak? Belah luar. Belah luar ni. Semua ni. Inhiraf. Qalqalah warna purple, inhiraf tu dia warna merah, iaitu ra dengan lam. Takrir dia dua. Takrir satu je. Tak Amin dia punya tu ada dua, merah dan biru. Maksudnya kat situ melencong dah. ra. Maksudnya bukan takrir tu ada dua, ra ada dua iaitu takrir dan inhiraf. Okey. Lepas tu gunnah warna hijau gelap tu mim dengan nun, lepas tu inhiraf. Inhiraf itu lam dengan ra. Lepas tu istitalah dad.
Lin To. warna pink, ya waw. Lepas tu Sofir, Zai sin sod. Firu tafash. Lepas tu Tafashi. Shin. Tafashi. Sifat yang berlawanan berada di dalam. Sifat yang luar sekali itu sifat tunggal atau sifat unggul. Wallahu a'lam. Okey. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah kita bayang-bayang. Okey Kak Su. Okey. Nanti Kak Su cuba tengok Shopee. Kalau ada Dah beli dah? kan. Oh, laju. Ni mesti biasa order ni. Berapa ringgit Kak Su? 45. Sama lah macam Kak Norita beli tu 45 juga kan? Ya betul. Dia dapat buku Dia apa? free kan? Ada Free. free. Ada lagi free tu, agaknya selagi stok masih ada lah tu. Masuk surat dapat. Masuk surat. Mak surat. Dia ikut juga, ada mak surat, ada dapat surah kahfi, ada dapat yasin tengok. Okay. Alright, so nanti kita akan sambung lagi minggu depan insya-Allah. Sadaqallahul azim. Ustazah. Ya. Tak ada tanya. Boleh tak macam satu hari tu kita go through makturat bacaan dia? Kalau mak surat nak baca, kita just nak check dia punya bacaan. Boleh je. So kalau kata nak check bacaan mak surat tu, tengok dia time berapa lama selalunya kalau baca mak surat. Panjang. Setengah jam. Ambil yang pendek lah, dulu kot. Kalau yang pendek tu okey lah, dalam 20 minit. Just to check dia punya bacaan. Kalau nak pada pendapat saya, kalau nak check bacaan dia tak boleh ramai-ramai. Dia kena seorang-seorang baca. Kalau saya ni tak puas kalau anak murid baca, nak check baca ramai-ramai. Saya tak boleh nak menangkap. Macam mana kita nak betulkan kan? Sebab ada yang baca tak berapa tepat, tapi yang lain, suara lain tu membantu untuk tepat. Ada setengah suara tu okey, yang ni suara tak okey. Jadi saya tak dapat nak mengesan kalau nak baca mak surat ramai-ramai. Tak macam kita buat tajwid macam ni lah. Cuma kita ambil 10 minit ke untuk kita tak payah ambil the whole mak surat. Kita like dua phrase. Jadi setiap kelas tu kita buat dua ayat macam tu. Kan? Tak semestinya kita cover semua sekali arung. Just Ustazah check aja kita punya bacaan aja. Betul. InsyaAllah saya akan cuba ni nanti macam mana. Kita akan buat pelan-pelan lah. Pelan-pelan lah. Dia tak rushing lah. Terima kasih banyak Kak Norita. Okay, kita baca doa dulu. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi insyaAllah. Sebenarnya Ustazah, saya tak berapa puas pasal suara Ustazah dengan gerak mulut tu sama. Kelainan. Lain dia. Kalau lain saya tak okey. Lah, jadi kita tak dapat nak tangkap macam mana bunyi tu, bunyi ni. Bila Ustazah dah berhenti baru mulut bergerak. Ya, saya pun pelik tengok muka saya. Saya duduk diam, lepas tu saya ada yang tak kena lah saya punya. Anyway, Ustazah, terima kasih banyak-banyak. Sorry lah saya kejap macam Cik Small lah, kejap ada, kejap tak ada. Tak apa, okey je. InsyaAllah kadang-kadang kita cuba yang terbaik lah. Betul. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya leave ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Okey, sama.
Comel yang ni.